Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara 2021. Jadi untuk kali ini adalah giliran saya untuk membentangkan tajuk kajian yang bertajuk Kohesi 3M dalam Perancangan Strategik Sekolah yang Koheren. Saya ialah Muhammad Noor bin Noor dan sekarang ini saya berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah Kuching. Bertugas sebagai SISC Plus. Tuan-tuan dan puan-puan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan banyak mandat untuk memastikan hasrat dan dari falsafah pendidikan kebangsaan dapat dipenuhi. Ini merupakan satu perkara pokok, mandat utama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, sekolah-sekolah secara jelas perlu diurus dan ditadbir untuk memastikan bahawa hasrat yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini dapat dipenuhi. Sirefi 2008 yang menyatakan kecekapan dalam prestasi tidak hanya bergantung kepada ketersediaan sumber kewangan yang diperlukan untuk menampung perenjaan prestasi, tetapi dengan adanya perancangan strategik yang kukuh dan dapat mengenal pasti matlamat secara tepat dan kaedah-kaedah pencapaiannya. Ini merujuk kepada tindakan-tindakan yang dilaksanakan di sekolah. Bryson 2003 mendefinisikan perancangan strategik sebagai suatu usaha yang teratur bagi menghasilkan keputusan-keputusan yang fundamental dan tindakan-tindakan yang dapat membentuk serta mengemudi sesebuah organisasi ke arah kecemerlangan. Kajian saya ini terbit apabila saya melihat bahawa sekolah-sekolah berhadapan dengan beberapa kekangan dan kekeliruan. Baik. Ini apabila ada kepelbagaian dasar yang diperkenalkan oleh KPM. Banyak memperlihatkan pengurusan sekolah berada dalam keadaan yang tidak pasti. Seterusnya, sekolah-sekolah juga kurang faham ataupun faham tetapi tidak secara total terhadap maksud perancangan strategi sekolah ini. Kenyataan ini hasil daripada apa yang saya alami sebab saya merupakan SIC Plus dan saya banyak berurusan dengan pentadbir sekolah, guru-guru. Jadi kita melihat perkara ini. Saya juga bertindak selaku rakan elit untuk sekolah-sekolah transformasi dalam daerah Kuching. Dan ini menyebabkan kita mendapat kefahaman yang lebih lagi tentang apa isu yang berada di sekolah. Termasuk juga saya merupakan pegawai perhubungan untuk sekolah-sekolah amanah. Dan yang terbaru saya merupakan penyelaras untuk kebat sekolah-sekolah dalam daerah Kuching. Maksudnya segala dokumen dihantar kepada saya dan saya boleh mengenal pasti berdasarkan dokumen. Tetapi saya tidak akan meletakkan terus penyataan saya ini berdasarkan dokumen yang saya lihat. Kerana saya perlu melihat perkara yang lain lagi. Jadi Fullen 2011 menyatakan bahawa kebanyakan pengurusan sekolah masih kurang jelas tentang konsep sekolah, persekitaran pembelajaran dan sukar untuk atau gagal menguruskannya. Jadi objektif penulisan kajian saya ini hanya satu, saya letakkan satu, untuk menjelaskan tentang kohesi dasar pendidikan yang dalam perancangan strategik sekolah. Baik, penulisan saya ini menggunakan satu kita katakan bentuk dan proses secara naratif, penceritaan. Ini berdasarkan kepada analisis saya triangulasikan bersama dengan temu buah yang saya jalankan kepada kumpulan-kumpulan dalam sekolah-sekolah yang saya lawati. Jadi, tetapi saya tidak merujuk kepada keseluruhan sekolah dalam daerah Kuching. Ini hanya untuk membolehkan saya membuat satu kenyataan awal sebelum saya melanjutkan kepada kajian-kajian yang lainlah. Jadi saya nampak perkara ini berlaku bahawa kohesi ini merupakan satu perkara pokok yang perlu dilihat oleh sekolah-sekolah. Apakah maksud kohesi? Okey, nanti saya akan jelaskanlah. Baik,
Dapatan saya selepas saya menganalisis dokumen, selepas saya menemu bual kelompok-kelompok tertentu dalam saya kira dua buah sekolah yang saya lihat. Saya banyak bertemu bual secara informal kepada mereka. Tetapi soalan-soalan saya itu saya rangkumkan dalam satu orang kata luang lingkup yang cuba mendapatkan satu penjelasan apa yang berlaku pada mereka sebenarnya. Baik. Dapatannya, soalan-soalan ini berkisar tentang pemahaman tentang maksud perancangan strategik. Ini saya ajukan, termasuk saya tengok juga kepada dokumen. Kemudian proses perancangan strategik dari aspek merancang dan melaksana. Pemahaman sekolah-sekolah juga tentang pintas dan OPPM. Kemudian pemahaman tentang perancangan strategik yang menepati kehendak TPM. Betul atau tidak? Ini pun ada isu juga. Ini yang merupakan perkara-perkara yang selalu bermain dalam minda warga-warga pendidik di sekolah lah. Okey. Perancangan pembudayaan kebat pun merupakan satu isu juga. Isu juga sebenarnya. Sebenarnya banyak. Kalau kita nak buat kajian lanjutan, banyak kita boleh dapat di sini. Tapi hari ini saya cuma nak menyentuh tentang kohesi saja. Baik. Apa yang saya temui ialah warga sekolah, khususnya pentadbir dan pemimpin pertengahan lah, keliru tentang perancangan strategik sekolah. Mereka ada buat, tetapi seperti kenyataan saya pada poin saya yang kedua ini, pihak sekolah melaksanakan kerja yang bertindih-tindih. Maksudnya bila ada satu program dasar, mereka buat lagi satu perancangan. Contohnya KEPAT lah. Bila ada program perluasan KEPAT ni, buat lagi satu perancangan strategik. Sedangkan sepatutnya perancangan strategik KEPAT ni tujuannya untuk apa? Untuk intelek pelajar. Kalau kita tengok dalam falsafah pendidikan kebangsaan, dia menjurus kepada intelek pelajar. Dan kena buat lagi benda yang baru. Okey? Pintas pun sama juga. Pintas yang dalam sekolah transformasi ini, dia dilihat sebagai satu perancangan yang berasingan. Ini masalah. Sedangkan pintas konsepnya untuk menjayakan perancangan yang telah ada. Okay, mana-mana satu dalam peran strategik kita tak capai, yang itu patut kita keluarkan untuk kita jana pintas. Ini merupakan satu masalah juga. Okey? Jadi, setelah itu saya melihat bahawa sekolah-sekolah ini tidak menggunakan mandat sebagai asas utama dia. Mandat ini tidak difahami. Sedangkan mandat itu sangat jelas. Kalau kita ada mandat, apa saja program pun kita faham. Dia tujuan apa? Itu maksudnya kohesi. Okey? Mandat sebagai asas dan punca perancangan. Ada mandat utama, ada mandat sokongan. Mandat utama ni mandat yang besar. Contohnya falsafah pendidikan negara. Okey? Falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi untuk menjayakan falsafah ni, ada lagi mandat-mandat sokongan dia. MBM, MBI. Satu murid, satu sukan. Ada banyak mandat lain. Okey. Kita tengok juga dalam PPPM tu. Okey. Semuanya untuk menjayakan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi kita kena faham, sekolah kena faham bahawa kita menjayakan satu mandat utama, tetapi didokongi oleh mandat-mandat sampingan. Mandat-mandat sokongan ini. Dan mandat-mandat sokongan ini pun kita jayakan. Bila kita telah berjaya menjayakan mandat sokongan ini, maksudnya kita telah menjurus kepada mandat utama. Okey? Baik. Yang bermasalah juga ialah ada dalam kalangan sekolah ini tak faham apakah perancangan strategik, apakah pelan strategik. Yang ini keliru di situ. Saya buat satu analogi juga yang paling mudah lah. Kalau kita nak bina satu rumah, apa yang kita fikir? Kita nak rancang bina satu rumah ini. So, kita kena fikir segala faktor. Contohnya kos. Kita akan fikir tentang sumber manusia, kemampuan kita, tanah, lokasi, semua itulah. Pelan yang kita, macam mana pelan yang kita nak supaya sesuai dengan kehendak kita. Dan pelan strategik itu adalah bentuk yang mana yang kita fikirkan tadi itu. Tapi setelah kita ada semua faktor-faktor yang kita nak guna tadi. Nak bina rumah tadi. Baru kita bina satu pelan rumah yang kekal, kukuh, sesuai dengan jumlah manusia dalam tu. Macam itu juga perancangan strategik.
perancangan perlu ada semua data, semua perkara, semua dokumen yang kita rasa kita nak guna untuk menjayakan satu dasar, satu mandat ini. Dan barulah kita rangka satu strategi-strategi dia. Strategi-strategi dia dengan secara berstruktur dan sistematik. Kemudian dia akan pergi kepada pelan strategik, pelan tindakan, pelan operasi. Dan kalau tak berjaya dalam pelan strategik ini, baru kita, kalau itu sekolah transformasi, kita keluarkan mana satu isunya yang tak capai itu, kita cuba tackle, kita cuba selesaikan dalam tempoh masa yang tertentu dengan cara yang lebih sistematik. Gunakan pintas. Okey, dengan ada OPPM untuk menyokongnya. Baik. Kohesi ini, itu saya kata pada awal tadi, kohesi ini merupakan satu kejelikitan maklumat atau kejelikitan maksud dia. Jangan kita lihat perkara itu berbeza-beza. Setiap dasar yang diperkenalkan oleh kementerian, dia memang untuk cuba mencapai hasrat yang terkandung dalam mandat utama kita. Ada juga dalam mandat sokongan. Mandat sokongan kalau tercapai pun dia akan pergi kepada mandat utama. Koheren maksudnya perancangan itu mesti dalam satu aliran yang sangat bagus, sangat lengkap aliran dia. Kalau alirannya sekejap ke belakang, sekejap ke depan, tak betul lah, tidak koheren ya. Dia mesti kalau dah betul-betul dirancang dalam pelan strategik, dalam pelan tindakannya mesti menyokong. Okey? Contohnya juga kita kena tengok kepada konsep sekolah transformasi, sekolah yang memudaya kebat pun sama juga. Ya, yang ketiga ini pintas sebagai sokongan pelan strategik. Okey? Baik. Apakah koherensi 3M dalam perancangan sekolah? M1 maksudnya merancang. Merancang ini adalah di mana satu perancangan strategik Indo yang satu saja yang kita ada di sekolah. Dan dalam tu penuh dengan maklumat-maklumat lain. Kalau ada kebat masuk sana, apa sajalah dasar-dasar yang lain kita akan cuba serapkan dalam satu perancangan strategik. Dia jangan ada terlalu banyak perancangan strategik sekolah sampai kita sendiri pun tak tahu nak ikut yang mana satu. Satu saja cukup tetapi lengkap, menyeluruh. Itu yang sesuai. M2 pintas ini jangan dianggap sebagai satu perancangan strategik. Dia merupakan satu pelan sokongan kita. Pelan sokongan untuk menjayakan mana satu yang tak capai dalam pelan strategik kita. Itu baru kita guna pintas, merubah. Kita rancang, kita yang tak capai kita ubah dia, kita transform dia. Okey? Dan yang ketiga, kebat ini merujuk kepada pembudayaan. Dia ada proses lain sebelum nak pergi kepada budaya. Dia ada perluasan, kita kena ada penarafan, baru kita membudaya. Tetapi semua ini perlu ada dalam M1 tadi, perancangan strategik. Semua itu, semuanya merujuk kepada macam yang kebat ini, kepada intelek pelajar, kemahiran berfikir mereka. Jadi ada persamaan di situ. Jangan dilihat perancangan strategik itu lain, pintas itu lain. Kalau kita nak membudaya kebat ni kena ada buat benda lain. Bukan, jangan begitu. Dan yang akhirnya perlulah setiap sekolah ini ada mengamalkan Kaizen. Konsep Kaizen ini, penambahbaikan berterusan. Tengok, kena sentiasa ada satu tracking kepada proses-proses dalam 3M ini. Perancangan tu, strategi tu bukannya kita tak boleh ubah. Boleh. Kalau kita rasa kesesuaiannya, kita kena tengok balik. Kena ada banyak musyawarah dalam kalangan sekolah untuk memikirkan bahawa apa yang kita rancang ni selari dengan tuntutan semasa. Okey? Jadi saya rasa pendek saja mentangan saya. Saya rasa di situ saja. Semoga apa yang tuan-tuan dengar hari ini memberi sedikit gambaran lah. Kalau tuan-tuan ingin tahu lanjut, boleh tuan-tuan rujuk kepada penulisan saya dalam prosedur yang akan diterbitkan oleh pihak penganjur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menuntut ilmu.